Bila pandemik COVID-19 terjejasnya ekonomi, terhalangnya banyak aktiviti ekonomi, 3 perkara perlu diambil perhatian. Yang pertama ialah perpaduan. Perpaduan mesti dibina dan diperkukuhkan. Apa sahaja usaha untuk memecah belahkan perpaduan ini perlu diketepikan dan perlu dipinggirkan. Sebab manusia ni ada yang berkepentingan diri dia sendiri. Jadi dia bawa sesuatu. Jadi kita tumpukan masyarakat kita untuk memadu, untuk bawa penyatuan. Yang kedua, tumpu untuk kesejahteraan rakyat. Bagaimana kita nak pastikan kesejahteraan rakyat? Itu kita fikir. Tak? Kesejahteraan rakyat pada sudut kesihatan, kesejahteraan rakyat pada sudut kehidupan dia. Macam mana kita fikir? Kalau kita hanya tumpu politik semata-mata, kesejahteraan rakyat tidak difikirkan. Akhirnya nak buat pilihan raya dekat, desak buat pilihan raya. Dengan suasana hari ni, pening orang. Tak? Ni kita tumpukan. Bagaimana kita nak tumpukan kesejahteraan rakyat? Bagilah idea-idea untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Kalau ada kerajaan yang ada hari ini tidak membawa kesejahteraan rakyat, cuba bawa pandangan untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk memburukkan dia. Yang ketiganya ialah menjaga kestabilan pentadbiran. Secara pentadbiran tak semestinya majoriti. Dia tak, misalnya pentadbiran yang ada dalam negara kita hari ini, orang bilang numbers hari ni 110 lah, 110 lah, ni 109 lah, ni 112 lah. Kita bincang numbers ini, tidak semestinya number 110 dengan 110 itu tidak stabil. Yang tidak menstabilkannya kadang-kadang manusia. Tak? Manusia. Kalau kita nak menjadikan ia stabil, kita bantu dia dulu. Kita tolong dia, kita tumpukan. Sebab penyelesaian kita masalah hari ini ialah masalah kesusahan rakyat dan kesusahan kita semua dalam berhadapan dengan pandemik COVID-19. Ya tak? Kita selesai ni dulu. Kita selesai yang ni dulu. Akhirnya kestabilan politik berlaku, kestabilan pentadbiran berlaku. Bila 3 terasa ini berlaku, insya-Allah negeri kita balik semula dengan sejahtera baik. Ketika itu barulah kita rasa kita nak pilih pemimpin yang lain pula pilih. Terserahlah masing-masing. Itu hak pilihan raya lah. Tapi rakyat kadang-kadang muak saya lihat lah. Sebab tu saya pergi ke mana-mana di pasar. Saya jarang bercakap tentang politik lah. Betul. Sebab saya rasa rakyat pun muak. Dia tak? Berbicara sebab 2 tahun ni, dia politik ni orang bercakap 5 tahun sekali. Dia tak? 5 tahun sekali. Betul. Dekat pilihan raya kita bercakap. Dekat pilihan raya kita bercakap. Sekarang kita buat tumpuan untuk bekerja. Untuk berfikir bagi memberikan kebaikan kepada rakyat. Dia, politik ni ada 2. Politik ni ada 2. Macam berpakaian. Ada pakaian yang bersih, ada pakaian yang kotor. Politik ini benda, aspek. Macam pakaian jugalah, macam alat. Alat. Ada baju yang bersih, ada baju yang kotor. Tidak? Kita nak pakai baju mana? Bersih. Adakah kita tak mau pakai baju terus? Oh, insya-Allah. Mau pakai baju terus, telanjang. Tidak? Kena pakai baju. Politik betul juga. Adakah kita tak mau ambil tahu tentang politik? Tak boleh. Tak ada politik macam mana kerajaan ini huru-hara. Tidak ada politik, tidak ada pentadbiran, tidak ada orang yang memerintah macam mana. Kena ada politik. Tapi politik yang macam mana kita nak? Demikian juga baju perlu pakai. Seluar perlu pakai. Tapi kita nak pakai seluar mana? Baju mana? Baju yang bersih. Baju yang bersih itu apa dia? Politik yang bersih itu ialah politik yang melandaskan kepada Islam. Yang bernilaikan kepada pahala dosa. Yang ada nilai kepada agama. Dunia, nilai yang kepada akhirat. Bekalan. Ada asas takwa kepada Allah. Maka jangan kita menjadi orang muda meletakkan semua pakaian ni kotor semua sehingga kita menjadi insan yang telanjang. Tidak ambil tahu lagi tentang politik. Akhirnya musuh Islam mengambil kesempatan. Tak? Daripada politik. Orang Melayu Islam tidak ambil canda tentang politik. Akhirnya bangsa lain, orang lain yang ambil tahu tentang politik. Sebagaimana zaman penjajah. Penjajah barat datang, orang Melayu sibuk tanam padi, orang Melayu sibuk di rumah-rumah, orang Melayu sibuk berkebun, orang Melayu sibuk berternak, orang Melayu sibuk.
Akhirnya yang mengurus politik tanah Melayu siapa dia? Penjajah barat. Adakah macam tu? Tak boleh. Sebab tu saya kata kena kesedaran yang perlu ada, kita kena belajar tentang perkara ini agar kita ada kesedaran yang baik dalam memahaminya. Wallahu taala. Yang pertama, saya dan kami semua selaku pimpinan Kerajaan Negeri Terengganu memohon maaf kepada seluruh rakyat yang memang kita ada kelemahan, ada kekurangan yang tidak boleh dinafikan. Dalam tempoh 2 tahun kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang paling baik. Lagi-lagi perkara yang berkait dengan membina manusia ini. Dia berbeza, membina manusia berbeza dengan membina jalan, berbeza dengan membina bangunan. Allah memerlukan cabaran dengan halangan yang berbagai-bagai. Oleh kerana itu kita mohon yang keduanya kerjasama. Ustaz Mokhtar kerjasama daripada semua pihak untuk bantu kami dalam membina negeri ini di atas asas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita mesti jauhkan anai-anai yang merosakkan bangunan yang kita sedang bina, ataupun api yang membakar rumah yang sedang kita bina. Apa dia anai-anai? Golongan yang cuba untuk merosakkan binaan yang kita sedang buat. Apa dia api? Fitnah. Fitnah yang tidak ada dasar, yang tidak ada sandaran. Maklumat-maklumat yang tidak jelas. Perlu dihapuskan. Kerana fitnah ini boleh merosakkan dan membakar bangunan yang kita sedang bina, insya-Allah. Jadi 3 perkara ini memberikan suatu kekuatan kepada kita, insya-Allah, untuk kita bergerak memacu negeri ini agar ia benar-benar tercapai Terengganu maju berkat sejahtera, insya-Allah.